Oh, cakap 1, 2, 3. Nanti kau 1, 2, 3. Nama saya Saiful Bahari bin Harun. Memang orang Rauk lah, ya. Berasal dari kampung Jeram Besu. Lahir pada tahun 1974 di kampung Jeram Besu. Saya anak ke-8 daripada 10 orang adik-beradik. Semuanya orang Rauk lah, ya. Kami memang dilahirkan di Rauk. Memang asal ibu bapa pun orang Rauk, dibesarkan di Rauk dalam kalangan keluarga orang kampung lah, keluarga petani. Saya dulu masa kecil-kecil dulu memang berada di persekitaran daerah Rauk, terutamanya di kampung Jeram Besu. Kalau ikut sejarah pendidikan pun memang di dalam daerah Rauk juga, ya. Saya mula-mula sekolahnya tahun 79 hingga tahun 80 di Tadika, kampung Jeram Besu. Ada lagi sebenarnya gambar tu, kalau nak tengok kenangan-kenangan dia ada lagi lah, ya. Kemudian pada tahun 1981 saya masuk ke Darjah 1 di Sekolah Kebangsaan Sega. Kalau ikut ke sekolah rendah ni, saya di sekolah rendah ni, saya ni bukanlah budak pandai sangat, jenis orang budak-budak kampung, comot lah, comot. Tapinya yang paling seronoknya di sekolah Sega ni, dia berkaitan dengan sukan. Maklumlah budak-budak kampung ni, dia kuat bermain. Pada waktu rehat, biasanya kalau sekolah-sekolah kat kampung-kampung ni, benda-benda yang wajibnya lepas makan di kantin tu pergi ke padang lah. Kami duk pergi bermain, biasanya main polisantri je lah, main lumbu-lumbu tengah padang tu, ya. Jadinya memang wajib, bukan kata hanya setengah je yang terlibat, semua boleh kata ke semua. Waktu rehat tu memang kat padang tu memang penuh lah dengan pelajar-pelajar, terutamanya pelajar lelaki lah, ya. Pelajar lelaki ni sebab dia budak kampung-kampung ni dia lebih agresif, cergas. Jadinya memang kami duduk di padang lah, dah ada kumpulan-kumpulan dia dah memang kita set dah lawan siapa. Jadinya memang aktiviti ni banyak duduk dekat padang lah, ya. Pada waktu rehat, waktu belajar lah, tapi bila dah berlari waktu rehat tu, lepas rehat tu tahu je lah macam mana dengan peluh, dengan bau badan budak. Maklumlah budak-budak kampung, budak desa kan. Jadi tapi benda tu adalah salah satu hiburan lah pada kami-kami yang berada di kampung pada zaman 80-an ni sebenarnya. Memori terindah yang masih kekal dalam ingatan sampai bila jumpa kawan kita masih bercerita. Jadi benda ni memang sukarlah untuk dilupakan. Itulah antara memori indah dengan cikgu yang menjadi ingatan ni, yang masa sebab kita kecil ni, masa sekolah rendah ni, berkaitan dengan pelajaran tu memang tak berapa sangat lah. Biasanya kita ingat, yang paling kita ingatnya cikgu disiplin lah, ya. Cikgu disiplin masa tu, arwah cikgu Muhammad Noor. Itu memang disiplin, memang betul-betul takut lah. Pelajar-pelajar sebut je nama dia memang takut. Cikgu Mokhtar dulu, Cikgu Kamaluddin ada lagi. Cikgu Kamaluddin ni menjadi bersama-sama saya lah dalam panitia matematik daerah Rauk dulu. Sempat berkhidmat bersama dia walaupun dia menjadi cikgu saya masa di sekolah dulu. Jadinya cikgu-cikgu ramailah sebenarnya cikgu-cikgunya, tapi yang biasa menjadi yang kekal dalam ingatannya cikgu-cikgu yang garang-garang ni lah, ya. Biasanya kalau dulu memang makan pelempar ni memang biasa lah, ya. Rotan atas belakang ni memang biasa ni. Sebab tu saya masih bawa lagi rotan sekarang ni ke dalam kelam, mengingatkan memori-memori
Tapi memang menjadi ingatan lah sebenarnya benda tu, menjadi apa, menjadi satu benda yang mengajar kita ke arah untuk lebih bersungguh-sungguh, lebih berjaya dalam bidang pelajaran sebenarnya rawatan ni. Di sekolah menengah Daun ni, kawasan baru saya, masa sekolah menengah Daun ni dia ada dua sesi, sesi pagi dengan sesi petang. Sesi pagi tu tingkatan 3, 4 dengan 5, dan sesi petangnya tingkatan 1 dan 2. Jadi dari kampung saya tu, Jeram Besu, nak sampai ke sekolah menengah Daun tu, masa tu saya tak duduk asrama, memang jauh lah. Dalam pukul 11 tu kami dah bersedia untuk pergi ke sekolah, tunggu bas semua, sampailah ke sekolah tengah hari tu, dan balik pun petang sebab untuk tingkatan 1. Memang kami berulang naik bas je lah, memang bersesak-sesak dengan jalan lama dulu. Jalan lama, kalau orang sekarang ni dia tak tahulah, tapi kalau jalan lama, bengkok-bengkok, kalau jalan kampung ajar dulu, situ memang favorite lah, orang ingat betul lah, corner lipat tu kat kampung ajar tu, tempat banyak aksiden ajar tu. Sebab agaknya sebab ramai orang meninggal, aksiden kat situ agak dekat kampung ajar, kita tak tahulah ya, tapi mungkinlah juga kan kampung ajar. Tapi jalan lama dulu memang bengkok-bengkok dan bahayalah daripada penggunaan. Walaupun zaman dulu kenderaan ni agak kurang, tapinya sebabkan faktor jalan raya yang begitu, jadi mungkin banyak kemalangan-kemalangan berlaku. Jadinya disebabkan jauh pun satu juga faktor. Kalau kami tu, kalau sebelah petang tu, balik sekolah habis pukul 6.30 sampai ke rumah memang gelap lah. Kami Jeram Besu ni hujung sekali. Bermakna kami tu bila turun je budak Jeram Besu, bas tu kosong terus ke Benta. Memang ada hujung. Jadinya dari segi perjalanan tu, kalau tingkatan 1, tingkatan 2 ni banyak tu dalam perjalanan macam tu, banyaklah tu kenangan-kenangan indahnya dalam bas tu sebenarnya. Itulah tingkatan 1, tingkatan 2 untuk sesi petang. Kalau dari segi sukan, sekolah menengah Daun pada zaman tu tak berapa diutamakan lah ya. Tak adalah kata kami selalu memasuki pertandingan. Kalau dulu mana ada yang bawah 15, dia hanya ada satu je bawah 18. Bawah 18 pun tak ada dulu. Sekolah menengah Daun pun dia tak hantar sangat. Cuma kalau yang menjadi kami, kalau sekolah menengah Daun ni, orang sebut sekolah menengah Daun zaman tu sepak takraw lah. Sepak takraw memang juara lah masa tu. Cikgu Sukri Doya. Ingat kan cikgu, itulah kita punya ikon dia takraw ni, sekolah menengah Daun. Dia main killer tu. Nampak je kita tu melipat tu Cikgu Sukri Doya. Tapi dia menjadi sahabat saya lah dalam bidang pendidikan sekarang. Ni cikgu kepada cikgu siapa? Cikgu saya lah tu masa sekolah menengah Daun, cikgu bahasa Inggeris, garang juga dia ni. Tapi disebabkan kami ni rapat dari zaman sekolah lagi, masuk zaman saya pun masuk jadi cikgu ni pun jadi rapat lah dengan dia. Jadi itu dalam bidang sukan itu lebih kepada masa saya tingkatan 4 dengan 5 lah sukan ni. Sebabnya masa zaman tu kalau nak beria sangat pun pengangkutan susah apa semua kan. Jadinya sebab itulah tak banyak sangat masuk bidang sukan ni sebenarnya. Saya tingkatan 3 tu saya masuk asrama dah, asrama Daun tu atas bukit tu. Bermula tingkatan 3 lah, sebab masa tu ada peperiksaan SRP masa tu. Jadi masa tingkatan 3 tu masa SRP kena duduk asrama lah, sebab boleh bagi tumpuan lah kepada pelajaran. Zaman indah sebenarnya, zaman-zaman indah. Walaupun saya duduk asrama tu, saya ni mula-mula sebab kita budak kampung, malu, memang pemalu lah. Tapi bila kita duduk asrama ni, dia berkawan dengan kawan-kawan apa semua tu, dia jadi lain, mengubah kita sikit lah kan.
daripada kita tidak berapa bercampur kawan-kawan dengan ramai tu, bila dah duduk situ kita jadi berkawan ramai tu, jadi kita berubah sikit lah ya. Jadi bila kita duduk asrama ni, dia ada jadual dia tetapkan, dah tahun tu pun kita memang ada peperiksaan SRP, jadi kita lebih belajar lah. Dan kalau kita duduk rumah, kalau saya duduk rumah tak adalah, memang tak belajar lah. Tapi disebabkan orang tua kita menghantar kita ni untuk belajar menjadi seorang yang berjaya, jadi duduk di asrama tu memang kita belajar lah secara tak langsung. Dia ada jadual tu, kita akan belajar juga sebenarnya. Dia biasalah dengan bila habis SRP, lepas tu tingkatan 4 ni kita dah mula rasa besar dah. Tingkatan 4, tingkatan 5, di situ kita dengan kawan-kawan dah mula dah pandai-pandai nak ngorak-ngorak lah dengan kawan-kawan, macam-macam cerita. Ada kisah-kisah nakal kita dengan kawan-kawan. Orang tu minat orang ni minat orang ni. Jadi benda tu dah mula dah, sebab dia masuk tingkatan 4 dan 5 ni dah kategori pelajar-pelajar yang besar. Ada pelajar ni minat senior, ada junior minat senior, dia macam-macam. Itu salah satu dari segi tu. Dari segi benda-benda nakal yang lain banyak sebenarnya. Kalau duduk asrama tu nak pecah rahsia lah sikit ya. Pecah rahsia sikit. Asrama tu, kalau kau nak tahu, asrama dong tu bahagian belakang tu, longkang besar tu, sebenarnya tempat pelajar-pelajar keluar. Kata sekarang ni fly ya. Kalau zaman dulu turun ke tempat kesihatan tu, lepas tu kat klinik dong tu, lepas tu ada pondok bas, tunggu bas itu pergi crowd. Tapi cikgu tak tahu ni. Kalau cikgu tahu ni, tak tahulah. Tapi cikgu tak dapat tangkap sebenarnya. Cikgu tak dapat tangkap. Kalau zaman dulu, kalau raut tu ada panggung wayang audience dulu. Yang cerita-cerita hebat masa tu, cerita Rambo dulu. Itu saya dan 2-3 orang kawan saya tu adalah juga ya. Walaupun tidak kerak lah zaman tu, susah juga kalau kita, tapi bila dah excited sangat dengan suatu benda tu, kita akan buat juga. Lagipun zaman tu zaman seronok sebenarnya ya. Saya sekolah menengah dong tu, bila kita balik tu, bila kita dapat bergembira walaupun benda tu salah. Kita tak tahu benda tu zaman tu memang kita tahu salah, tapi risiko daripada apa tindakan kita tu kita tak baca dah. Seronok dengan kawan-kawan ni sebenarnya. Tu je. Sains, cikgu perempuan, saya pelupa dah benda namanya. Tapi saya masa tu, kenangan saya masa tingkatan 4 masa tu, saya tingkatan 4, dia mengajar sains. Saya tengok cikgu tu memang comel lah. Kita tengok-tengok macam tu. Bila periksa sains tu biasa, tak pernah tinggi pun, tapi masa cikgu tu mengajar, dia markah dia boleh jadi tinggi. Mungkin disebabkan kecenderungan minat kita untuk bersungguh-sungguh kan. Tapi tak adalah sebab dia cikgu kan, tapi kita sebab dia ada satu daya penarik pada dia tu, menyebabkan menjadi motivasi untuk kita belajar. Jadi zaman sekarang ni, cikgu-cikgu sekarang ni sepatutnya, kalau pada saya lah kan, bila saya duduk dalam keadaan sekarang ni, pandangan saya, kita perlu ada sesuatu benda yang boleh menarik pelajar kita tu untuk belajar, untuk berjaya. Sebenarnya boleh, sebenarnya cikgu-cikgu ni memang boleh buat. Jadi walaupun benda tu dah berlalu lama, tapi saya rasa benda tu adalah satu benda yang saya boleh ingat dan boleh menjadi motivasi pada diri saya sebagai seorang pendidik. Kalau dari segi peperiksaan akademik saya lah ya, kita budak kampung ni maklum lah. Bermula peperiksaan saya dalam sejarahnya mungkin ya secara rasmi lah, penilaian darjah 5 lah. Masa tu darjah 5. Dia macam UPSR sekarang lah sebenarnya. Tapi kita zaman tu memang tak cara langsung. Periksa tu tak sedar je sebenarnya. Tapi bila habis darjah 5 tu, darjah 6 tu memang kita memang gembira lah, tak ada benda tekanan apa. Saya lulus lah, kecuali mata pelajaran bahasa Inggeris lah ya, sebab bahasa Inggeris ni memang saya tak boleh lah ya, kurang lah sebenarnya. Tapi sekarang ni pandai dah, dulu je tak boleh. Lepas tu, lepas pada tu kita naik tingkatan 3 SRP, zaman tu SRP. Alhamdulillah lah saya berjaya antara pelajar yang
baguslah dalam belajar tak belajar tu dapat 20 aggregate lah. 20 aggregate ni kira orang-orang hebat lah ya. Jadi SRP, tapi tak ada benda pun sebenarnya sebab kita tak berapa nak sedar lagi masa tu. Cuma bila periksa, tak periksa. Habis SRP, SPM pun macam tu juga. Tapi sedar sikit lah sebab SPM ni adalah tangga pertama kita untuk menuju ke alam pekerjaan dewasa. Jadinya untuk memang dia menjadi, kita ada target kita lah ya. Alhamdulillah dalam SPM tu saya berjayalah mendapat keputusan yang agak baik lah, iaitu dalam kalau dulu dia ikut aggregate tu saya dapat 20 aggregate juga yang sama. Cumanya yang saya peliknya dalam CG SPM saya tu tidak tertulis untuk subjek bahasa Inggeris. Walaupun saya ambil peperiksaan bahasa Inggeris tu, tapi dalam CJ SPM tu tak ada bahasa Inggeris. Tu yang saya pelik tu. Saya rasa mungkin dapat 9 lah kot. Gagal lah tu kot. Memang hidup saya ni gagal lah dalam bahasa Inggeris ni. SRP pun tak lepas, SPM pun tak lepas. Kecuali STP lah saya berjaya. Nanti STP saya cerita lepas ni lah tingkatan 6. Sejarah saya yang lain pula. Untuk yang ni untuk saya sampai tingkatan 5 sahaja. Dekat sesi minyak share sekarang ni Caltech kan bentuk tu. Caltech kah? Ya, saya rasa Caltech. Terlupa dah. Kan? Duduk situ lah dulu saya kerja. Tapi saya kerja belah sebelah malam lah. Saya masuk pukul 10 malam, habis pukul 7 pagi. Sementara menunggu saya banyak di kampung lah ya, berada di kampung. Kami ditawarkan sekali lagi. Pada masa tu memang mudah sikit lah ya. Sebabnya guru-guru lelaki ni kurang sebenarnya yang ingin menceburi bidang perguruan ni. Jadi kami adalah antara insan-insan yang terpilih yang bertuah lah ya, yang boleh dipelawa untuk masuk maktab. Itu zaman tingkatan 6. Kami pun bila dah tawaran tu, itu permohonan tu kami mohon, tapi dekat STP tu kami pun memang belajar jugalah ya untuk kita ada sasaran lah dalam STP, dan alhamdulillah kami berjaya mendapat CJ penuh dan kami ditawarkan memasuki IPG, maktab masa tu, maktab perguruan. Lah ditawarkan ke maktab perguruan masa tu, maktab perguruan di Maktab Perguruan Pasir Panjang, Kuala Terengganu, MPPP. Memang maktab dia maktab yang kecil lah ya, maktab kecil, bukan suatu maktab yang besar. Dan sahabat saya tadi yang minta sama dengan saya tadi, Cikgu Mat Dasuki tu, dia pun dapat maktab juga sekali, tapi dia maktab Perguruan Batu Rakit Kuala Terengganu. Berhampir. Walau sebelum ni kami memang kalau di sekolah dulu kami kalau ada bidang sukan ni kami bersama. Tapi bila di maktab ni kami jadi rakan yang bertentangan pula lah. Terutamanya bidang sepak takraw lah. Pasukan maktab saya pernah melawan pasukan maktab dia lah, tapi pasukan saya kecundang lah akhirnya sebab dia killer nombor 1, saya killer nombor 2. Kagum lah, masa kagum lah di hujung-hujung berada di maktab tu, kagum untuk pesta sukan, kagum. Jadi itu di hujung-hujung lah saya masuk maktab 1994 ya. Masa tu memang susah lah ya. Terengganu ni satu tempat yang jauh lah kalau berbanding kita di Raub ni, memang jauh lah. Pada saya memang jauh maktab perguruan Pasir Panjang, tapi dia dekat dengan bandar Terengganu lah ya. Tahun 94 saya masuk ke sana dan ditawarkan untuk pengajian mata pelajaran matematik lah ya, matematik sahaja, untuk CJ lah masa tu ya. Sedapnya angin, sepoi-sepoi bahasa bertiup ya. Macam kat Terengganu teringat kenangan-kenangan indah kat Terengganu ya. Saya duduk sana selama 2 tahun setengah ya, 94 ya sehingga 96 berada di maktab Terengganu. Dari masa tu banyaklah kenangan-kenangan indahnya ya. Terutama seronok sekali masa hujung-hujung minggu, hari Sabtu Ahad,
Kalau awal-awal tu biasa kita, sebab dia dekat dengan Bandar Kuala Terengganu, dan juga situ ada satu kawasan pantai yang sangat indah sebenarnya, ya. Pantai Batu Buruk tu, zaman tu ya, kita pergi jalan kaki je, pergi jogging ya pagi-pagi. Satu benda yang indah. Ada dilindungi oleh bukit besar ya. Mata kami tu belakang tu ada bukit besar ya. Jadinya banyak kenangan-kenangan indah yang seronok lah yang boleh kita kenalkan di sana. Majlis ya, majlis convocation tu ya, kebetulan pada tahun saya tu convocation kami terus, selepas maktab tu terus dibuat majlis convocation, digabungkan dengan senior kami, dua senior lah ya, yang sebelum kami tu digabungkan buat di Primula Beach Resort lah ya. Di situlah paling glamour sekali dulu di Primula Beach Resort tu. Alhamdulillah saya pun, walaupun saya exco, saya tak campur sangat bahagian benda tu, saya uruskan bahagian saya je. Tapi saya dikejutkan pada malam tu dengan pengumuman dah sebagai penerima anugerah Ibnu Khaldun. Sepanjang 24 tahun lebih saya menjadi guru ni, saya telah berkhidmat dengan beberapa orang guru besar. Lebih kurang, kalau tak silap saya, lebih kurang dalam 9 orang lah, 9 orang guru besar hingga sekarang. Kalau di sekolah Tersan 3 dulu, guru besar Haji Abdul Salam, lepas tu tukar kepada Cikgu Ibrahim Kasim, lepas tu Cikgu Sarimah, dan akhir sekali Cikgu Zakaria Siman lah ya. Kemudian saya bertukar ke SK Tanjung Raja bersama dengan Cikgu Nick ya, Cikgu Nick. Dalam setahun 3 bulan tu, kemudian saya tukar ke sekolah Cenua bersama Cikgu Arwah Cikgu Alias, Cikgu Amiruddin dan Cikgu Zaharuddin. Kemudian di sekolah Mat Jabar, saya berkhidmat bersama dengan Cikgu Haji Ahmad Fuad lah, Haji Ahmad Fuad, dan sekarang Cikgu Sabran tu, Haji Sabran ya. Dalam ramai-ramai guru besar tu adalah yang dia macam-macam perangai sebenarnya ya. Cikgu-cikgu biasalah manusia. Yang saya rasa yang paling saya ingatnya bersama dengan Cikgu Ibrahim Kasim lah ya, di Tersan 3, sebab dia banyak mengajar saya lah tentang macam mana untuk kita berjaya sebagai seorang pendidik lah. Saya banyak sangat belajar dengan dia, syukur Alhamdulillah. Yang cikgu lain pun ada juga belajar, tapi yang banyak yang masih menjadi terkesan dalam hidup saya bersama dengan Cikgu Ibrahim Kasim lah. Cenua tu ada Ustaz Zalimin daripada Bukit Fraser, dia pun berada bersama saya di sekolah Cenua tu sehingga dia pencen lah. Sebenarnya Ustaz Zalimin ni sahabat saya di Tersan 3 dulu. Kami bersama-sama di Tersan 3 sebelum dia dinaikkan pangkat menjadi guru besar lah. Untuk guru-guru di SKMJ, sebenarnya saya ingin beri satu nasihat lah ya, supaya yang pertamanya kita perlu ada keikhlasan diri dalam menghadapi tugas-tugas kita sebagai seorang pendidik. Kemudian kita perlu banyak bersabar menghadapi kerenah-kerenah daripada anak-anak murid kita ni. Kita anggap mereka ni sebagai anak-anak kita, barulah benda ni akan berjaya dengan sebaik-baiknya dan kita boleh melaksanakan tugas kita dengan lebih baiklah ya. Sepanjang saya mengenali Cikgu Saipul ni, saya dapati Cikgu Saipul ni seorang yang baik. Saya sebenarnya mengenali Cikgu Saipul ni dah lama, semenjak di SK Cenua lagi, semenjak dia memegang JPK 1. Saya dapati semenjak saya bertemu dengan dia seorang yang rajin, yang cepat bertindak, dan juga pada tahun lepas saya amat berbangga lah mendapat seorang JPK 1 yang telah dianugerahkan sebagai JPK 1 terbaik daerah Raub tahun 2020. Kejayaan Cikgu Saipul ni boleh menjadi inspirasi kepada semua guru-guru di SK Mat Jabar, khasnya kepada guru permukanan yang lain. Sepanjang saya mengenali Cikgu Saipul ni, saya kenal dah lama. Tapi semasa dia datang ke sekolah Mat Jabar ni tahun 2016, saya
lebih mengenali dia, dan saya dapati dia ni seorang yang pertama memang aktif dalam permainan, dan aktif juga melatih murid-murid, terutama sekali bola sepak. Jadi beliau ni seorang yang banyak kemahiran, banyak kelebihan dia, dan seorang sahabat yang saya rasa terlalu baik bagi saya, dan dia banyak membantu saya dalam kerja-kerja dan juga dalam proses PMP dan sebagainya. Jadi beliau ini memang mempunyai kebolehan dalam mengurus organisasi, terutama di sekolah kebangsaan Muhammad Jabar ini, dan saya rasa dia ni seorang yang memang susah nak dapat kawan yang sebaik sebegini. Terima kasih. Saya dengan Cikgu Saiful ni, kalau tak silap saya bermula pada tahun 2017. Masa mula-mula saya mendaftarkan diri di SK Muhammad Jabar. Apa saya lihat, Cikgu Saiful ni adalah seorang yang amat baik, menerima saya seadanya dan boleh berkongsi segala masalah. Dan apa yang saya senang dengan Cikgu Saiful ni, mana kita boleh bergurau dengan dia, tapi dalam masa yang sama bila buat kerja, dia tetap akan, bukanlah serius, tapi dia tetap akan mengambil berat dan mengingatkan kita selalu dengan caranya yang tersendiri, tanpa menyakitkan hati sesiapa. Harapan saya masa depan agar Cikgu Saiful berjaya lah, mengejar cita-citanya sebagai seorang pegawai di Kementerian Pelajaran Malaysia. Semoga berjaya, dan apa pesanan saya, harapan saya agar Cikgu Saiful tidak lupalah kami di sini, tidak meninggi diri, sentiasa menolong rakan-rakan di sini, dan kalau ada peluang apa, bolehlah kita sama-sama di sana nanti. Pelajar-pelajar, anak-anak murid yang kesayangan saya di sekolah ni, saya mengharapkan kamu semua dapat belajar bersungguh-sungguh sehingga berjaya. Hargailah pengorbanan yang telah dilakukan oleh ibu bapa dan guru-guru kepada kamu. Jadi cikgu berharap kamu akan berjaya di dunia dan di akhirat.